selamat datang ke kelas Cikgu Lia. Like dan share. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Terima kasih. Baiklah, hari ini kita akan belajar bahasa Melayu, menulis ulasan. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, murid dapat menulis ulasan lengkap dengan 3 perenggan, menulis ulasan menggunakan penanda wacana dan menyatakan maklumat tersurat. Cara menulis ulasan. Tulis ulasan berpandukan bahan rangsangan yang diberi. Biasanya bahan rangsangan ni adalah gambar, carta, jadual, peta minda dan sebagainya. Panjang ulasan hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan. Tak perlu tulis banyak-banyak. Jangan sampai 100 lebih ya. Ulasan yang baik mengandungi pendahuluan, isi dan penutup. Ditulis dalam 3 perenggan menggunakan penanda wacana, jejari pewak, menggunakan kata bantu jika sesuai, mempunyai isi tersurat dan mempunyai isi tersirat. Baiklah. Seterusnya, ini adalah merupakan kerangka ulasan. Jadual macam mana kamu nak tulis ulasan. Ulasan jenis cara-cara dan langkah. Ini adalah antara cara-cara dan langkah lah. Yang boleh ayat yang sesuai untuk kamu gunakan untuk jenis ulasan yang diminta kamu tulis, cara-cara ataupun langkah. Perenggan pertama ialah pendahuluan. Isi 1, isi 2, isi 3, isi 4 adalah perenggan yang kedua, manakala perenggan yang ketiga adalah merupakan penutup. Tulisan yang berwarna merah ini dia terdapat pada soalan. Murid-murid boleh menghafal ataupun mengingat tulisan-tulisan yang berwarna hitam lah. Contoh soalan Gambar di bawah menunjukkan cara-cara melestarikan alam. Tulis ulasan tentang cara-cara melestarikan alam dalam bentuk perenggan. Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan. Ini adalah bahan rangsangan kamu, bagi kamu gambar tunggal. Dalam gambar tunggal inilah ada maklumat tersurat. Terdapat 5 maklumat tersurat. Yang pertama, amalan kitar semula. Harap murid-murid dapat menyalin apakah maklumat tersurat yang telah diberi yang ada pada gambar ni. Yang pertama, amalan kitar semula. Yang kedua, mengekalkan hutan, pandai. Yang ketiga, mencipta kilang tanpa asap. Kemudian yang keempat, menanam pokok. Yang kelima, sikap bertanggungjawab. Dalam penulisan ulasan, untuk mendapatkan markah yang baik, kamu kena beri sekurang-kurangnya 4 maklumat tersurat ataupun 4 isi penting. Sekiranya dalam gambar ataupun dalam soalan telah diberikan 5 ataupun kamu telah mendapat 5 maklumat tersurat, kamu nak tulis 5-5 pun boleh, tak ada masalah. Apa dia? Sikap bertanggungjawab. Mari kita tengok langkah pertama, iaitu macam mana kita nak buat pendahuluan yang simple, yang ringkas. Kena pasti soalan. Kemudian kamu guna teknik busal, iaitu buang kata nama arah pada soalan dan salin semula soalan tu.
Contoh. Ini adalah soalan dia. Gambar di bawah menunjukkan cara-cara melestarikan alam. Kena pasti kata arah pada soalan ni. Kemudian kata arah dia adalah apa? Di bawah. Jadi kamu buang perkataan di bawah itu, kemudian kamu salin semula. Gambar menunjukkan cara-cara melestarikan alam. Kemudian untuk kamu sedapkan lagi ayat kamu di perenggan pendahuluan, kamu tambah lagi satu ayat. Ayat bilangan kepada soalan tadi. Contohnya, terdapat beberapa cara melestarikan alam. Kenapa saya gunakan satu cara sahaja? Sebab cara-cara menunjukkan banyak. Beberapa pun telah menunjukkan banyak. Jadi, kamu tak perlu salin balik semula cara-cara. Hanya satu cara sahaja kamu salin, iaitu terdapat beberapa cara melestarikan alam. Ataupun terdapat pelbagai cara melestarikan alam. Ini ayat perenggan kamu yang pertama. Gambar menunjukkan cara-cara melestarikan alam. Terdapat beberapa cara melestarikan alam. Cukup 2 ayat untuk pendahuluan perenggan. Untuk perenggan pendahuluan, maaf. Kemudian langkah seterusnya, kita pergi pula ke perenggan yang kedua, iaitu perenggan isi. Perenggan maklumat tersurat tadi. Kena pasti isi penting ataupun maklumat tersurat berdasarkan gambar ataupun berdasarkan bahan rangsangan kamu tadi. Kemudian guna jejari penada wacana dalam perenggan isi ataupun jejari pewa. Buka tangan kamu, kembangkan jari kamu tu. Kita ada 5. Jadi sekiranya kita ada 5 isi, kita bolehlah gunakan kelima-lima penada wacana ini. Kamu pilih. Ibu jari antaranya kita mestilah. Untuk jari telunjuk, selain itu kita hendaklah. Untuk jari hantu, di samping itu kita haruslah. Jari manis, seterusnya kita wajar. Dan jari terakhir, iaitu jari kelingking, akhir sekali kita sepatutnya. Ini adalah penanda wacana yang boleh kamu gunakan. Sekiranya kamu ada penanda wacana lain yang kamu nak gunakan untuk kamu gantikan di jari kamu, itu pun boleh, tak ada masalah. Ini adalah antaranya lah. Kemudian senaraikan isi tersurat dan isi tersirat. Maklumat tersurat tadi saya rasa kamu dah salin tadi. Macam mana kita nak dapatkan isi tersirat? Kita nak dapatkan isi tersirat, kita kena guna kata hubung untuk mendapatkan isi tersirat tersebut. Ataupun yang kata lain, daripada maklumat tersurat tu, daripada isi tersurat tadi tu, kamu bina soalan. Kamu tanya, kenapa isi tersurat itu terjadi? Contohnya tadi, maklumat tersurat tadi menanam pokok. Kenapa kita kena tanam pokok? So, jawapan daripada soalan kita tadi tu, itu merupakan maklumat tersirat. Tapi dengan menggunakan kata hubung seperti untuk, agar, supaya, kerana, ataupun seperti. Boleh murid-murid dapat ikut setakat ni. Saya harap saya tak laju. Akhir sekali, perenggan ketiga, iaitu perenggan penutup. Pada perenggan penutup ni, kita perlu membuat penegasan terhadap soalan kita tadi. Soalan suruh kita nak buat apa? Cara-cara melestarikan alam. So, kita tegaskan. Dah banyak cara tadi, kita dah bagi 4 cara. So, kita kena tegaskan dengan cara tersebut kita kena buat. Itu maksud penutup lah. Kemudian gunakan ayat kesimpulan. Itu soalan dia. Gambar di bawah menunjukkan cara-cara melestarikan alam. So,
soalan dia suruh kita tulis tentang cara-cara melestarikan alam. So, ini yang kamu kena tegaskan di situ. Okey. Ini dia. Kehendak soalan ni adalah cara-cara melestarikan alam lah. Itu adalah dia punya kehendak soalan. Jangan pula kamu cerita dia minta kamu ulas tentang cara-cara melestarikan alam, kamu buat punca-punca pula, punca-punca melestarikan alam. Itu tak sesuai lah. Ya, sebab soalan dia hendak cara-cara melestarikan alam. Okey, contoh ayat penutup. Kesimpulannya, kita hendaklah mengamalkan langkah-langkah melestarikan alam supaya masyarakat dapat hidup sejahtera. Kamu tegaskan balik. Okey, kita kena amalkan lah cara-cara tu. Okey. Kita ada 5 jari. Kita pun ada 5 gambar. Tapi ada satu gambar yang kamu tak nak ulas, ataupun kamu tak nak bagi isi tersirat, kamu tak ada isi tersirat. Jadi kamu nak bagi 4 sahaja. So, untuk jari yang kelingking tadi, jari manis tadi adalah seterusnya. Tapi apabila kamu dah bagi 4 saja, kamu terus lompat ke jari yang terakhir. Itu jari kelingking, iaitu apa dia? Akhir sekali. Okay, akhir sekali kita sepatutnya bersikap lebih bertanggungjawab terhadap alam untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem dan memelihara alam. Okay. Ini adalah meningkatkan kesegaran udara ya. Saya tertinggal. Maaf. Okay. Kemudian perenggan terakhir, perenggan penutup. Kita dah buat dah tadi, kamu pun dah buat tadi. Itu apa? Kesimpulan. Kesimpulannya, kita hendaklah mengamalkan langkah-langkah melestarikan alam untuk kesejahteraan hidup bersama. Bila kamu dah buat dalam jadual ini, kamu pindah dalam bentuk perenggan. Inilah kamu punya ulasan kamu. Mudah kan? Senang saja. Bila kamu dah tahu maklumat tersurat, kamu boleh cari maklumat tersirat. Kemudian kamu untuk kamu sedapkan ayat kamu tu, kamu guna penanda wacana. Tak ingat penanda wacana, kamu ingat jejari pewa. Ingat jejari pewa, insya-Allah kamu boleh buat ulasan kamu dengan baik. Jangan lupa untuk tulis jumlah patah perkataan. Okey. Okey, untuk mengukuhkan lagi kefahaman kamu, mari kita buat latihan. Okey, ini tugasan kamu. Okey. Gambar di bawah menunjukkan cara-cara menjaga kebersihan di rumah. Tulis ulasan tentang cara-cara menjaga kebersihan di rumah dalam bentuk perenggan. Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan. Okey, ini merupakan gambar bersiri. Ini adalah bahan rangsangan kamu. Okey. Soalan dia apa? Gambar menunjukkan cara-cara menjaga kebersihan di rumah. Okey. Apa yang disuruh kamu buat? Disuruh kamu tulis ulasan. Tulis ulasan tentang apa? Tentang ia pandai cara-cara menjaga kebersihan di rumah. Okey. Ulasan ada berapa perenggan? Ya, ada 3 perenggan. Okey, pandai. Okey, ulasan ada 3 perenggan. Perenggan pertama, pendahuluan. Perenggan yang kedua, ya, isi. Dan perenggan yang ketiga adalah penutup ataupun kesimpulan. Okey. Mari kita lihat apa maklumat tersurat yang kamu dapat dalam gambar ni. Okey, cuba kamu cari, cuba kamu perhatikan apakah maklumat tersurat yang terdapat dalam gambar ini berkaitan dengan cara menjaga kebersihan. Okey, tengok gambar yang pertama ni. Okey, apa maklumat tersurat yang pertama ni? Ada menyapu sampah, ada mop,
Ada lap kipas. Apa dia? Membersihkan habuk dan menyapu sampah. Okey, pandai. Okey, seterusnya. Ini gambar apa ni? Kat mana ni? Dalam bilik air. Jadinya dalam bilik air pun kena bersih. Jadi kita kena buat apa? Mencuci bilik air ataupun mencuci tandas. Okey, seterusnya, gambar yang seterusnya. Ni buat apa ni? Membersihkan longkang ataupun membersihkan halaman rumah. Apa boleh diterima? Boleh juga berdasarkan apa yang kamu nampak lah dalam gambar tersebut. Saya nampak dia membersihkan longkang. Jadi saya tulislah membersihkan longkang. Okey. Gambar yang terakhir. Menanam tumbuhan hijau. Dapat murid-murid? Okey. Jadi kamu buat kerangka ulasan. Kamu cari apa dia ayat pendahuluan. Kemudian kamu dah dapat maklumat tersurat ni. Daripada maklumat tersurat ni kamu perlu cari maklumat tersirat. Kemudian kamu buat kesimpulan. Okey. Kamu bina, kamu tulis ulasan yang lengkap. Kemudian kamu hantar kepada latihan ini kepada guru kamu untuk disemak. Saya harap murid-murid dah dapat membuat ulasan dengan baik, dengan mengikut cara yang telah saya sampaikan tadilah. Okey. Okey. Sampai di sini sahaja kelas kita pada hari ini. Okey, saya harap dengan penerangan saya yang ringkas tadi dapat memberikan sedikit panduan kepada kamu untuk menulis ulasan. Ini walau bagaimanapun ini bukanlah format menulis ulasan yang sebetulnya. Ini adalah panduan sahaja sekiranya kamu boleh menulis ulasan mengikut kreativiti kamu atau kesusahan kamu dan keselesaan kamu, tak ada masalah. Boleh kamu teruskan. Ya, baiklah. Kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Okey. Sekian. Terima kasih. Bye.